Okey, baiklah, kita mula ya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan belajar kata hubung. Okey, tata bahasa tahun 4. Okey, dah sedia belum? Dah. Okey, baiklah. Sebelum itu kita tengok dulu standard pembelajaran kita pada hari ini. 5.1.4 memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks, iaitu konteks kata hubung. Terlebih dahulu, apa itu kata hubung ya? Tahu tak apa itu kata hubung? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Boleh bagi tahu tak Cahaya, Syazah, apa itu kata hubung? Ataupun contoh kata hubung? Baiklah, cikgu ingatkan semula di sini apa maksud kata hubung? Kata hubung adalah perkataan. Okey, sila baca. Sila bacakan Cahaya. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menghubungkan dua binaan ayat sama ada. Sama ada, maksudnya dia menghubungkan dua binaan ayat. Sama ada 3 contoh dekat sini. Okey, pertama, kata dengan kata, frasa dengan frasa atau ayat dengan ayat. Macam mana maksudnya tu kata dengan kata tu? Okey, kat sini cikgu ada bagi contoh. Okey, ayat contoh kata dengan kata. Nampak kat sini kan? Okey, kita tengok ayat pertama. Halim suka bermain buaian di taman. Kedua, Halim suka bermain gelonsor di taman. Ada dua kan? Dua ayat. Tapi benda maksudnya aktiviti dia bermain buaian, satu bermain gelonsor di taman. Kata dia kata yang pertama buaian, kata kedua gelonsor. Jadi orang yang sama ke berlainan? Orang yang sama ke atau orang lain-lain? Syazah, orang sama ke lain? Sama kan? Jadi kat sini kita boleh katakan kita boleh hubungkan dua kata ini menggunakan kata hubung. Kamu nampak tak perkataan yang cikgu hitamkan ini kan? Ini dan ini adalah kata hubung. Jadi kita sambungkan dua ayat ni, okey, dua kata ini. Halim suka bermain buaian dan gelonsor di taman. Nampak kan? Ini adalah kata hubung. Perkataan kan dihubungkan benda orang yang sama melakukan dua perkara berbeza. Okey, satu buaian dan satu lagi gelonsor. Dapat okey, kita teruskan. Ini kata dengan kata. Baiklah, nombor 2 ayat contoh, ayat dengan ayat. Okey, kita tengok ni. Sekejap Adik nangis. Adik menangis. Okey, ayat contoh, ayat dengan ayat. Nampak kan? Adik menangis. Masa kita bina ayat kan, kamu nampak gambar, sudah menangis. Ya, adik menangis. Nombor 2, perut adik sakit. Maksudnya ayat pertama menerangkan siapa dan kenapa. Nampak kan? Yang pertama, adik menangis. Sebab apa adik menangis? Sebab perut sakit. Itu bahasa ayat yang biasa kita guna, betul tak? Okey, jadi kita nampak kat sini adik menangis kerana perutnya sakit. Okey, kerana ini adalah apa? Kata hubung. Okey, menghubungkan ayat pertama dengan ayat kedua. Dapat tak kan? Adik menangis kerana perutnya sakit. Okey, nampak kan? Ya, kita nampak Nombor 3 pula, frasa dengan frasa. Frasa ini dia ada dua. Satu frasa pertama tu dia tidak membawa maksud apa-apa, maksudnya dia ke arah mana. Jadi dia bila dihubungkan dia akan jadi satu ayat yang bermakna. Okey, ayat frasa yang pertama, semua murid bangun.
Kan bangun, kamu nampak semua murid. Okey, macam kamu empat. Okey kan, semua murid bangun. Jadi yang kedua, guru besar masuk ke dalam kelas. Barulah nampak frasa dia akan jelas. Okey, jadi disambungkan dengan apabila. Perkataan apabila menghubungkan frasa pertama dengan frasa yang kedua. Boleh dapat ya? Jadi kat sini semua murid bangun. Bila dia bangun? Apabila guru besar masuk ke dalam kelas. Nampak kan? Apabila itu kata hubung. Ya, betul. Pandai Cahaya. Apabila itu adalah perkataan yang menghubungkan dua frasa. Frasa pertama dan frasa kedua. Okey, tak apa. Sebenarnya kalau kita fikir ayat lah, perkataan, frasa, kamu jadi macam banyaknya nak fikir kan. Tak apa. Yang penting kamu kena fikir apa perkataan kata hubung yang sesuai untuk menyambungkan. Boleh dikatakan macam ada dua benda yang dilakukan dalam satu situasi. Faham ya? Contohnya makan dan minum. Maksudkan ada dua perkara ataupun dua perbuatan yang dilakukan dalam satu masa serentak. Dapat Okey, kita tengok. Ada tiga kata hubung, tiga jenis kata hubung. Okey, kita nampak kata hubung gabungan, menggabungkan, ya. Kata hubung pancangan, kita tengok nanti akan terangkan, dan kata hubung berpasangan. Apa maksud tiga kata hubung ni? Kita tengok yang pertama. Okey, kata hubung yang pertama adalah kata hubung gabungan. Kita tengok ya. Ialah kata yang menghubungkan dua atau lebih ayat yang sama tarafnya. Dihubungkan. Macam tadilah cikgu katakan, yang pertama tadi siapa? Hasan, Hussein, dia buayan dan main gelonso. Maksudnya dia di taman kan. Dia lebih taraf dia samalah kan. Dekat di mana? Dekat taman permainan. Okey. Contoh kata hubung gabungan atau dan. Contohnya kan makan nasi atau makan kuih. Dua-duanya adalah perbuatan, betul kan? Perbuatan iaitu makan. Dan Syaza dan Cahaya. Kedua-duanya adalah manusia. Betul kan? Kecuali siapa yang tak buat kerja hari ni? Kan? Semua orang buat kerja cikgu kecuali Cahaya. Semua tu ada semua dengan Cahaya tu adalah apa? Manusia. Ni Latif Assalamualaikum Latif. Cikgu hampir tak kenal Latif tu. Assalamualaikum Latif. Okey. Azif. Latif lah. Itu Latif kan? Kalau tak silap cikgu nampak macam muka Latif. Okey, kalau nak cakap boleh buka ya Latif. Terima kasih Latif join kelas kita pada hari ni. Okey, lalu. Lalu maksudnya perbuatan yang contohnya masuk ke dalam bilik lalu memetik suis lampu. Nampak tak? Di mana? Di dalam bilik. Okey, tetapi sambil serta. Okey, ini adalah antara kata hubung gabungan yang selalunya kita guna. Dapat Okey, seterusnya kita tengok contoh penggunaan kata hubung gabungan dalam ayat. Saya dan adik bermain di taman. Nampak kan? Kita nampak siapa? Dia tempat di taman. Saya dan adik adalah manusia. Ialah manusia ya. Jadi dia menggabungkan dia sama saraf lah, manusia dengan manusia di mana? Di taman. Okay, seterusnya, awak hendak makan mi atau nasi. Nampak tak? Mi dan nasi itu makanan. Nampak tak? Kedua-duanya adalah makanan. Okay, seterusnya, dia masuk ke bilik lalu menyalin pakaian. Kedua-dua perbuatan ini di dalam bilik. Masuk ke bilik lalu menyalin pakaian. Masuk dan menyalin pakaian. Dia apa dia Cahaya? Apa ini cikgu terangkan dulu kan? Okey, seterusnya kata hubung pancangan. Tadi gabung kan? Menggabungkan dua perkara dalam satu masa. Dapat kan? Sekarang ni kata hubung pancangan. Macam mana pula kata hubung pancangan tu? Okey. Ialah kata yang menghubungkan satu ayat induk mula-mula dengan satu
ayat dengan satu atau lebih ayat kecil. Maksudnya dia yang mula-mula dia disokong oleh ayat yang lagi satu, ayat kecil. Kita tengok kata hubung pancangan terbahagi kepada 3. Iaitu kata hubung pancangan relatif, kata hubung yang menghubungkan klausa utama dengan klausa pancangan kecil menggunakan kata hubung yang. Okey, macam mana? Nanti kita tengok Ayat contoh dia, murid yang berjaya itu diberi hadiah. Siapa? Dia murid. Yang berjaya itu diberi hadiah. Klausa dia murid. Siapa kenapa dengan murid dia? Contohnya kenapa? Tu murid ataupun tu Syazah. Kan? Murid yang bertudung kelabu itu ialah Syazah. Ialah tu kan? Okey, nampak Ini yang. Murid yang berjaya itu diberi hadiah. Okey, seterusnya kata hubungan pancangan komplement. Kata hubung yang menghubungkan satu klausa sebagai komplement pada satu klausa utama. Apa maksud komplement tu? Pelengkap. Okay, tak apa, ini hanya penerangan saja Mungkin kamu apa bezanya cikgu? Tak apa, bila kita dah tahu satu-satu ayat itu, kamu tak hanya cuma kena pasti kata hubung yang sesuai diletakkan. Okey, kata hubung yang digunakan ialah bahawa dan untuk. Okey, yang perkataan yang cikgu bulatkan ni ataupun cikgu boldkan ni atau cikgu hitamkan ini ialah kata hubung. Kita tengok ayat contoh, guru tahun 6 itu menyatakan bahawa semua muridnya mendapat 6A. Dia lengkap. Contoh macam kita buat bina ayat kan. Saya pergi ke sekolah. Kenapa pergi sekolah? Untuk belajar. Maksudnya pelengkap ataupun penerangan bagi satu ayat. Dapat Okey, seterusnya kita pergi nombor 3. Kata hubung yang menghubungkan satu klausa keterangan kepada klausa utama. Okey, pertama kata hubung yang digunakan ialah yang ni kamu kena ingat. Kerana, agar, meskipun. Maksudnya kat sini kata hubung tu menghubungkan ada dua ayat. Okey, 2 ayat ke klausa ke ataupun perkataan. Okey, kita nampak. Okey, terima kasih siapa yang baru masuk ni. Okey, kita selamat datang Okey, kita tengok Faik kalau tak silap cikgu ke? Betul lah Faik. Kan? Okey. Okey, kerana dia ada, kamu kena ingat kata hubung ni kerana, agar, meskipun, semoga, supaya, kalau, andai kata, kendati pun. Kendati pun ni tak payahlah kamu ingatkan, ni antara salah satu contoh saja. Hingga, jika, jikalau, semasa, sementara, setelah, sewaktu, sekiranya, ketika, tatkala, walaupun dan sesungguhnya. Biasa kan? Maksudnya satu ayat pergi ke satu ayat yang lain. Okey? Ini yang kami biasa kita guna kerana, agar, sebab kan? Okey, nampak Okay, kita tengok kat sini. Ayat contoh. Berusahalah sekuat mungkin. Okey, sementara badan masih sihat. Kan betul tak? Macam mak kamu kata kan, lipatlah baju tu sekarang. Sementara kamu tunggu kelas cikgu Linzek tu, betul tak? Kan? Pergi makan nasi tu sementara kelas tak mula lagi. Benar tak? Kan? Pergi makan nasi dulu sementara menunggu, sebab ada 2 benda kamu nak buat dalam dalam masa 1 jam tu. Nampak tak? Dalam 1 jam tu boleh buat 2 perkara. Pertama, boleh makan dulu, kemudian kita boleh ikuti kelas. Maksudnya macam itulah kan, dalam satu dalam satu masa. Okey? Kata hubung berpasangan. Okey, berpasangan ni juga kita selalu guna Kita tengok kat sini, ialah kata hubung yang wujud secara berpasangan dan merupakan gabungan kata hubung pancangan serta kata hubung gabungan. Kita tengok apa dia? Baik, maupun. Nampak kan, nanti kamu akan bagi tahu. Kamu akan bagi contoh dekat cikgu. Bukan sahaja, bahkan juga, bukan sahaja, malah, daripada, lebih baik, jangankan pun, sedangkan,
Ini kan pula kian, dua boleh dua boleh guna kata hubung yang sama untuk frasa ataupun ayat yang berbeza. Walaupun, namun. Nah. Kita tengok ya. Okey, contoh penggunaan kata hubung berpasangan dalam ayat, baik lelaki mahupun perempuan. Nampak tak? Kedua-duanya adalah ialah manusia tetapi mempunyai jantina yang berbeza. Baik lelaki mahupun perempuan. Nampak Lelaki dan perempuan. Baik yang pertama, kedua mahupun. Sama-sama perlu bergotong royong membersihkan balai raya itu. Nampak kan? Okey, kedua, Ali bukan saja nakal tetapi juga malas belajar. Dua benda yang tidak baik kan. Nakal tapi juga malas belajar. Macam kamulah, dia nakal cikgu tapi maksudnya dia kamu selalu guna macam ni. Dia nakal dan malas juga. Kan? Tapi gunakan yang betul. Ali tu nakal cikgu. Dia juga, betul tak selalu kamu guna kan? Malas belajar. Contoh kan? Kita gunakan bukan sahaja nakal tetapi juga malas belajar. Okey, seterusnya. Okey, ini yang kamu tunggu-tunggu kan, cikgu pastikan. Baca dan tandakan betul pada kata hubung yang betul. Okey, dah sedia belum? Pak Ek dah sedia ke? Dah sedia Pak Ek? Syazah? Latif dengan Cahaya? Dah, cikgu. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kita baca betul-betul dan cuba jawab. Kita baca. Okey, siapa boleh baca ni? Siapa boleh baca? Okey, Cahaya dulu. Pekerja itu sering dipuji. Tempat bekerja. Okey, kita tengok pilihan jawapan yang diberikan. Apa agaknya pilihan jawapannya? Kita ada agar atau kerana. Okey, cikgu bagi berapa masa ni? Cikgu bagi masa 1 minit untuk beri jawapan. Boleh tak jawab? Okey, boleh bagi dalam masa 1 minit? Boleh? Kaya apa jawapan dia? Syazah ataupun boleh nampak kerana. Siapa boleh check lagi? Apa? Kerana, betul ke? Okey, Syazah juga kata kerana. Pak Ek, apa jawapan kamu Pak Ek? Ataupun Latif, boleh cuba. Kerana, bagus Latif. Okey, kita tengok betul tak? Betul tak kerana? Kita tengok. Okey, nanti kita stop ni. Kerana, yeay, bagus. Nampak kan? Okey, jom kita baca sama-sama. Pekerja itu sering dipuji kerana rajin bekerja. Nampak tak? Ada dua. Pekerja kalau kita kata pekerja itu sering dipuji. Kenapa dia dipuji cikgu? Kerana rajin bekerja. Betul kan? Selalunya kamu kata sebab kan? Jadi kali ini gunakan kerana. Sebab pun boleh, kerana pun boleh. Pandai. Kita tengok nombor 2. Okey, Syazah boleh tak baca Syazah? Salina bersorak. Boleh tak? Salina bersorak. Okey, kita tengok pilihan jawapan pula. Okey. Tengok. Okey, cikgu bagi mak 1 minit dari sekarang. Jawapan dia, Syazah. Syazah. Salina bersorak terlalu. Apa jawapan dia? Mungkin boleh type. Salina bersorak terlalu kuat, suaranya serak hingga setelah supaya. Okey, Syazah kata hingga. Cahaya, jawapan kamu apa Cahaya? Taib. Taib, boleh jawab dia. Taib pula. Latif, apa jawapan dia Latif? Boleh cuba Latif. Salina bersorak terlalu kuat. Apa jawapan dia? Hingga. Sehingga. Hingga. Faik, hingga ke? Okey, kita tengok jawapan dia. Apa dia? Kita tengok. Okey, adakah jawapan anda betul? Pandai. Okey, Salina bersorak terlalu kuat hingga suaranya serak.
Dia menjerit-jerit sampailah tak ada suara ataupun suara dia menjadi serak. Nampak kan? Ini adalah kata hubung. Ya, hingga kata hubung. Ialah kata hubung. Okey, kita tengok nombor 3. Okey, seterusnya nombor 3. Okey, Dina mengambil bungkusan itu tempat kosong, menyerahkannya kepada Atikah. Okey, ambil bungkusan, menyerahkan kepada Atikah. Kita tengok pilihan jawapan dia apa? Jika, lalu, kerana. Ambil, bagi Syazah terus. Cikgu ambil barang, ambil buku. Okey, Syazah. Okey, Cahaya kata lalu. Syazah jawab apa Syazah? Ya, Syazah juga jawab lalu. Okey, Faik jawapan apa Faik? Ke Faik lah cikgu itu. Faik pula. Apa? Koyum. Astagfirullahalazim. Koyum. Adalah diam aja Koyum. Okey, apa? Latif apa jawapannya Latif? Tahu tak? Jika, lalu, kerana. Tak apa, kita cuba. Kalau salah kita betulkan sama-sama kan? Boleh? Koyum. Senyum-senyum aja Koyum. Dah mandi belum Koyum? Okey, kita tengok apa jawapan dia. Betul tak? Dah betul dah. Berapa dah jawapan betul? 3 jawapan betul. Dina mengambil bungkusan itu lalu menyerahkannya kepada Atika. Terus buat kan? Okey, kita tengok nombor 4 pula. Okey, tempat kosong dah mula-mula. Pegawai kastam membuat pemeriksaan, barang yang diragui telah tiada. Kita tengok pilihan jawapan yang diberikan. Apa? Supaya, sewaktu, semoga. Supaya tu sebab, sewaktu, pada ketika itu, semoga, satu-satu yang kita buat tu kebaikan. Okey, Cahaya jawab sewaktu. Syazah jawab apa? Syazah juga jawab sewaktu. Yang lain? Okey, tengok ya, Latif dengan Qayyum. Betul ke sewaktu? Sewaktu tu maksudnya pada ketika itu, pada saat ini. Kan? Ataupun pada masa itu. Okay, Razik masuk Okay, Assalamualaikum. Selamat datang Razik. Okey, hari ini kita belajar kata hubung ya Razik. Okey, kita tengok sewaktu. Okey, sewaktu pegawai kastam membuat pemeriksaan. Okey, pada waktu itu. Ya, pada waktu pada masa itu, pada masa sekarang barang yang diragui telah tiada. Betul atau tidak jawapannya? Kita tengok. Betul. Betul. Mana dia? Betul. Dah 4 dah ni. Kan? Dah 4 markah. 4 kali 2 berapa? Dah 8 markah kan? Okay. Senang tak kata hubung ni? Kan? Setiap dalam soalan mungkin ada diberi 2 atau 1 kata hubung. Soalan kata hubung. Okey. Seterusnya 5. Makanlah makanan yang seimbang, tempat kosong, berat badan kamu sentiasa ideal. Apa maksud ideal tu ya? Eloklah berat badan yang sepatutnya. Okay, kita tengok pilihan jawapan. Okay, tengok apa ni? Supaya. Okay, sejak, kerana. Okay, Razik. Apa jawapan dia? Makanlah makanan yang seimbang, tempat kosong, berat badan kamu sentiasa ideal. Atau Syazah. Apa jawapan kamu Syazah? Okey, Cahaya kata supaya. Okey, Syazah juga supaya. Okey, Qayyum, ada jawapan Qayyum? Apa? Qayyum, boleh baca tak Qayyum? Okey, cikgu sebut. Makanlah. Okey, Razik juga jawab supaya. Qayyum nak dengar suara pagi ni. Makanlah makanan. Boleh ke? Kenapa? Okey, kita tengok siapa boleh baca? Ya. Okey, baca. Makanlah makanan yang seimbang, tempat kosong. Baca teruslah. Apa jawapan kamu? Makanlah makanan yang seimbang supaya berat badan kamu sentiasa ideal. Betul tak jawapan dia?
Betul. Dah 5 markah. Senang tak kata hubung ni? Kata hubung sangat senang kan? Okey, kita tengok seterusnya. Amirul, Hanif, Naim tidak hadir ke sekolah. Pilihan jawapan, ini senang. Kalau salah ni, apa jawapan dia? Dan. Okey, Razik kata dan. Saza jawab apa? Cahaya jawab apa? Latif. Cuba kata. Amirul, Hanif, apa? Naim tidak hadir ke sekolah. Apa jawapan dia? Okey, 3 orang murid kata dan. Dekat ruangan chat kata dan. Betul ke jawapan dan tu? Amirul, Hanif, dan Naim tidak hadir ke sekolah. Ada 3 orang kan? Takkan atau kan? Dia mesti dan sebab mereka adalah individu yang tidak hadir ke sekolah. Ada 3 orang murid tidak hadir ke sekolah. Siapa? Amirul, Hanif dan Naim. Okey, seterusnya kita tengok nombor 7. Okey, budak tempat kosong sedang membaca itu adik perempuan saya. Ini kata hubung apa ni? Ini adalah kata hubung pancangan. Kita tengok ya. Iaitu klausa utama dengan klausa kecil. Apa? Untuk, yang, dan. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Okey, Razik kata yang. Budak yang. Cahaya juga kata yang. Saza mungkin yang kan? Okey, siapa boleh baca? Kita dengar Saza lah, suara dia. Suara emas Saza. Boleh Saza? Tak dengar. Dia dengar tu. Okey, teruskan Saza. Ya, betul tak jawapannya? Jom kita tengok jawapan dia, betul ke tidak? Yeay. Nampak tak? Ini adalah yang ialah kata hubung pancangan. Yang sedang membaca itu adik perempuan saya. Budak yang menangis itu murid 4 Okey. Contohnya kan. Okey, nombor 8. Mereka mengetahui Haji Ahmad ialah ahli perniagaan yang berjaya. Baiklah, kita tengok pilihan jawapan. Atau tetapi bahawa. Apa jawapan dia? Sila typekan di ruangan komen sana. Mereka mengetahui atau Haji Ahmad, tetapi Haji Ahmad, bahawa Haji Ahmad. Mana satu jawapan dia? Kata hubung ni. Okey, Cahaya, Razik pun jawab bahawa. Okey. Bahawa. Koyum boleh? Koyum pula dah. Iqbal apa? Latif. Boleh baca Latif? Mereka, apa? Latif jawapan Latif apa? Kawan-kawan jawab bahawa. Bahawa? Malu-malu lah Latif. Koyum, baca Koyum. Cikgu nak dengar Koyum baca. Senyum aja kamu Koyum kan? Okey, jom kita baca sama-sama. Kita sebelum tu kita tengok jawapannya betul. Betul tak jawapan dia bahawa? Kita tengok jawapannya. Ya, betul. Kan? Okey, kita tengok. Kita baca sama-sama boleh? Kita baca sama-sama. Okey, baca. Mereka mengetahui bahawa Haji Ahmad ialah ahli perniagaan yang berjaya. Okey, nampak Seterusnya, saya berharap tempat kosong kamu dapat datang ke rumah saya. Pilihan jawapan agar lalu maka. Apa jawapan dia? Koyum. Ni jawapan kamu Koyum. Latif, apa jawapan Latif? Saya berharap tempat kosong kamu dapat datang ke rumah saya. Pilihan jawapan agar lalu maka. Siapa? Agar. Pandai Latif kan? Latif jawab good lah. Terima kasih pandai Latif. Agar. Saya berharap agar kamu dapat datang ke rumah saya. Betul ke agar? Kita tengok jawapan dia. Betul. Nampak tak ni? Harapan saya agar kamu dapat datang ke sekolah saya kan. Takkan lalu tu perbuatan yang terus dilakukan. Maka lain
Jadi kat situ saya berharap agar kamu dapat datang ke rumah saya. Pandai. Nombor 10. Okey. Nombor 10 ni kata hubung apa? Kata hubung apa? Kan nombor 3 tadi kan. Kita tengok ya, kamu berpasangan ya, kata hubung berpasangan. Kamu mengaku kamu dipukul. Siapa boleh dapat jawab ni? Siapa boleh dapat jawab? Baik ataupun. Kamu mengaku kamu dipukul. Mana tu? Baik mahupun, sungguh pun, namun. Baik kamu jawab, kan cikgu cubit kamu. Kan selalu ayat kan, ayat yang biasa kita dengar kan. Baik kamu cakap, kan cikgu tak bagi kamu keluar rehat. Mana satu? Nombor 2, Razik kata nombor 2. Baik mahupun. Betul ya Razik? Nombor 2. Saza jawapan apa? Cahaya juga kata nombor 2. Okey, Saza kata nombor 1. Okey, kita tengok apa jawapan dia. Jawapan dia ataupun dia pilihan. Dia pilihan nak mengaku ke nak kena pukul. Nampak tak? Dia ada dua benda. Kamu nak mengaku ke kamu nak kena pukul. Nampak tak? Ada perbezaan dia. Jadi ataupun. Kalau saya mengaku, saya taklah kena pukul. Betul tak? Kalau saya tak mengaku, saya kena pukul. Kan? Kalau mahu pun tu, dua-dua dia dapat. Dalam mengaku, pukul pun dapat. Takkan nak dapat dua-dua macam tu kan? Jadi, ataupun. Nampak ya Razik? Faham ya Razik? Mahu pun tu baik atau mahu pun dia dua-dua pun dapat. Ataupun dua-dua pun ada. Okay? Okay, kita tengok seterusnya. Okay, praktis nombor 2. Perbezaan ini kita pilih. Tadi ada pilihan jawapan. Sekarang kita tengok baca ayat yang diberikan. Kemudian lengkapkan tempat kosong dengan kata hubung yang betul. Okay kelas, selalunya soalan macam ni ramai orang buat silap. Kenapa? Sebab kamu keliru. Pilihan jawapan dia banyak dan juga kamu keliru dengan jawapan yang mungkin sama, yang boleh menggunakan sama. Sekejap ya. Mute dulu. Okey, kita tengok. Ini adalah ini ialah pilihan jawapan yang diberikan. Atau, untuk, supaya, sungguh pun, tetapi, sementara, bukan sahaja tetapi juga yang, kerana, kecuali, dan. Okey, kita nampak kat sini ya. Ini pilihan jawapan yang diberikan. Sebelum kamu jawab soalan, kamu kena kenal pasti ataupun faham maksud ni sesuai. Kata hubung ini sesuai digunakan di mana. Okey, nampak ya? Kita tengok soalan pertama. Kita harus mandi selalu kelihatan bersih. Apa jawapan dia? Boleh pilih? Kat sini kan kita ambil masa kan sebab kamu okey. Untuk kelihatan bersih. Untuk. Lagi yang mana? Untuk kelihatan bersih. Kita harus mandi untuk. Ingat ya, untuk diberikan kepada. Untuk pastikan kalau ada pilih, ada tukar, boleh bagi tahu cikgu. Untuk siapa kamu buat itu? Nampak? Pastikan jawapan dia? Saza, anda pasti jawapan untuk? Razik, untuk tu bagi ke orang tau. Razik tukar supaya. Saza, nampak tak kat sini? Apabila berlakunya kamu rasa sesuai guna, tetapi kamu kena pilih jawapan yang paling tepat. Okey, jom kita lihat jawapan dia. Okey, kita tengok. Kenapa kita buat ni? Sebab untuk dapat apa? Kan? Kita harus mandi supaya kelihatan bersih. Nampak kan? Kan kalau buat untuk tadi tu kan untuk kelihatan bersih. Jadi mungkin boleh digunakan tetapi yang paling tepat supaya. Sebab kan sebab kalau ada kerana mungkin kamu boleh letak kerana. Tapi yang paling tepat nampak supaya atau kerana. Kan nampak ya, pilih yang paling tepat. Maksudnya kamu kena baca semua soalan dan pilih dulu, jangan terus jawab. Okey, kita tengok nombor 2. Kamalia Najiha akan ke pesta buku pada hari Sabtu ini. Ni soalan jawapan dia paling senang. Ada 2 orang. Apa jawapan dia?
Okey, dan ni paling senang jawapannya dan. Okey, sebab dua orang pergi tempat yang sama dan hari yang sama. Kamalia dan Najiha akan ke pesta buku pada hari Sabtu ini. Yang macam ni jangan buat salah tau, rugi kalau salah. Okey, penggunaan ni maksudnya ada dua orang pergi bersama pada waktu yang sama. Okey, seterusnya Alif sedih kucingnya hilang sejak semalam. Okey, kenapa sedih? Kamu akan cakap apa? Kenapa Alif sedih? Boleh tak bagi tahu cikgu kenapa Alif sedih? Apa kata hubung yang sesuai? Pandai, kerana kucingnya hilang sejak semalam. Kalau kamu tak guna kerana, mungkin kamu guna sebab. Nampak tak ni? Boleh Latif? Boleh? Kalau boleh Latif buat macam ni, thumbs up. Angkat macam ni ibu jari. Boleh Latif? Boleh? Yes, pandai Latif. Qayyum, okey Qayyum? Okey, kenapa Alif sedih? Alif sedih kerana kucingnya hilang sejak semalam. Nampak tak kan? Kenapa sesuatu perbuatan itu mesti kamu sokong dengan penerangan dia. Penjelasan dia tadi kan? Nampak kan? Okey, Alif sedih dan ada sebab kerana kucingnya hilang sejak semalam. Baiklah, kita tengok nombor 4. Buku dibaca oleh Faizal itu ialah buku sejarah. Ini apa? Kata hubung apa? Pancangan, maksudnya klausa utama. Buku. Buku adalah klausa yang utama. Faizal itu klausa yang kedua, yang klausa kecil. Okey, apa Razik Zaza kata yang. Nampak tak ni? Buku yang dibaca oleh Faizal itu ialah buku sejarah. Kita tengok betul tak? Ya, betul. Nampak ya? Buku yang dibaca oleh Faizal itu. Okay, nampak kan? Senang ke susah kata hubung ni? Dia senang sekiranya kamu faham bila nak letak ataupun nak pilih kata hubung yang betul. Jadi kamu kena berhati-hati ketika menjawab soalan isi tempat kosong ni. Sebab untuk memilih jawapan yang betul yang betul-betul tepat tu agak kadang-kadang kamu keliru. Tengok tadi nombor 1 dah salah kan? Okey. Nombor 5. Nampak tak ni? Ini yang cikgu katakan, kerajaan membina jambatan kemudahan rakyat menyeberangi sungai. Kenapa kerajaan buat jambatan tu? Ya, betul Razik. Untuk bina nak bagi siapa? Untuk rakyat lah. Kan? Kenapa mak masak makan sarapan pagi? Untuk Razik makan lah kan. Mesti tanya macam tu kan. Kenapa? Macam ni lah, samalah jawapan dia. Kerajaan membina jabatan. Kenapa jabatan tu dibina? Untuk saya lah cikgu pergi sekolah. Macam tu lah keadaan dia. Buat sesuatu ini, bagi ini. Untuk siapa kan? Tapi kalau kita mandi untuk diri kita supaya kita gunakan supaya lah kan, atau bukan supaya diri, kalau untuk diri kita gunakan supaya, kalau perbuatan itu untuk kebaikan orang lain kamu kena gunakan untuk. Okey, kita tengok jawapannya. Kerajaan membina jambatan untuk kemudahan rakyat menyeberangi sungai. Dapat sesuatu perbuatan yang kita lakukan bagi orang lain gunakan untuk. Tetapi sekiranya perbuatan itu kamu mandi, sebab apa mandi? Supaya badan saya bersih, berwangi, kelihatan handsome ke macam tu kan? Nampak tak? Itu perbezaan penggunaan supaya dengan untuk. Dapat Razik? Okey, kita tengok nombor 6 pula. Puan mahu membeli kuih lapis, kuih ketayak. Ada dua benda. Apa jawapan dia? Qayyum nak kuih lapis ke kuih ketayak? Razik berhati-hati bila jawab ni. Razik nak makan kuih lapis, kuih ketayak. Mana satu? Apa jawapan dia? Kan Razik? Razik berhati-hati ya. Cikgu perhatikan memang kalau dalam kelas ni Razik kan dia macam keliru sikit. Bila jawab tu kita fikir. Okey? Atau sebab dia tanya membeli kuih lapis atau kuih ketayak.
Okey, tanya Nasri kepada wanita itu. Sebab tadi dan dah digunakan tak Razik? Bila cikgu dan pun boleh. Mahu. Sebab mahu tu belum berlaku. Sebab dia tanya nasihat kepada wanita itu. Lainlah kalau ayat dia puan membeli kuih lapis dan kuih ketayak. Itu perbezaannya. Jadi ini belum berlaku. Jadi jawapan dia atau. Ya. Kalau kamu keliru, sebab tu kamu kena tanda dulu jawapan yang telah kamu pilih. Cikgu tak nak tanda ni sebab nanti kamu tahu kan mana jawapan yang telah dipilih kan. Jadi bila semasa menjawab soalan, kamu kena tanda jawapan yang telah kamu pilih supaya kamu tidak keliru. Dapat Okey, puan mahu membeli kuih lapis atau kuih ketayak? Tanya Nasriah kepada wanita itu. Okey, dapat Okey, nombor 7. Jawab semua soalan karangan. Apa jawapan dia? Latif, boleh dapat jawapan tak Latif? Ataupun siapa boleh tolong Latif jawab? Jawab semua soalan karangan. Apa jawapan dia? Kamu dapat kertas, cikgu kata jawab semua soalan karangan. Apa jawapan dia? Razik kata kecuali. Syazah juga jawab kecuali. Latif nak jawab apa Latif? Koyum nak jawab apa Koyum? Okey, Latif kan jawab kecuali. Betul ke? Kita tengok betul ke kecuali tu? Pandai. Okay, jawab semua kecuali soalan karangan. Sebab kenapa dia ada kalau dia kata jawab semua, ada soalan karangan tu macam tu kecuali lah kan. Kalau dia kata jawab semua soalan dan soalan karangan, lainlah bunyi dia kan. Dah jawab semualah kan. Kecuali bukan dia kata ada satu benda yang kamu tak boleh buat. Makanlah semua kuih tu kecuali putu mayam tu jangan makan, itu ibu nak makan. Kan betul tak? Kat rumah kan selalu ibu buat cakap macam tu kan. Kamu buatlah, kamu pilihlah apa kamu pergi Maidin Ibu kamu kata pergi Maidin, kamu pilihlah apa kamu nak beli Syazah kecuali toys tak boleh. Betul tak? Kan? Tak boleh beli mainan kan. Cikgu selalu cakap dekat anak cikgu, belilah apa-apa tapi mainan tak boleh. Makanan nak belilah makanan apa. Kalau beli mainan, semua dia akan pilih mainan daripada makanan. Betul tak? Betul tak Cahaya? Kan kalau dapat pergi kedai mestilah kamu beli mainan banyak-banyak kan. Jadi kalau semua boleh, habislah pening kepala kan. Nampak ya? Kan? Okey, baiklah. Kita tengok soalan nombor 8. Dia bekerja sambilan menunggu keputusan SPM. Apa jawapan dia? Koyum, apa jawapan dia Koyum? Kerana menunggu keputusan SPM. Diingatkan juga kerana tu dah diguna ke belum? Ada tukar jawapan ke? Okay, kita tengok sini. Okey, Razik kata sementara, Syazah kata kerana. Okey. Jadi Cahaya jawab apa Cahaya? Kita ada pilihan jawapan dua ni. Sebab. Kita tengok jawapan dia. Dia bekerja sambilan menunggu keputusan SPM. Apa jawapan dia? Sementara. Nampak tak ni? Bekerja dulu sambil menunggu kan, sementara. Bukan sambil, sementara. Okey, menunggu keputusan SPM. Nampak tak ni? Maksudnya dalam tempoh tertentu itu apa yang dia buat? Dia bekerja dahulu. Nampak Okey, dia bekerja sambilan. Apa dia? Kerana dah guna tadi. Kerana dah guna. Okey, kamu kena, sebab tu kita kena tandakan dahulu Okey, baiklah kita tengok soalan nombor 9. Yana pandai menyanyi, pandai menari. Apa dia? Apa jawapan dia? Razik, Syazah. Kita tengok. Siapa Cahaya? Mana Koyum? Koyum dah hilang. Tu dia. Nampak kepala kamu je Koyum. Okay, apa jawapan kamu? Bukan saja. Bukan saja. Tetapi juga.
tetapi juga pandai. Yana bukan sahaja pandai menyanyi tetapi juga pandai menari. Betul ke jawapan dia? Betul, bukan saja. Pandai. Yana bukan saja pandai menyanyi tetapi juga pandai menari. Maksudnya dia ada dua benda yang boleh dilakukan ataupun pandai dilakukan oleh Yana. Nampak hari ni. Apa tu? Okay, nampak ya? Okay, nombor soalan terakhir. Badannya gemuk, dia kuat berlari. Apa? Depan. Badannya gemuk. Jadi ini bila kamu dah tanda semua jawapan, mestilah ada tinggal satu jawapan yang belum buat kan? Jadi sebab itulah kebaikan bila kita tanda adik saya gemuk, cikgu pun gemuk juga, bukan adik kamu je. Okey, jadi kamu kena bila kamu dah tanda semua jawapan, ada tak jawapan yang belum ditanda? Mesti ada kan? Jadi jawapan yang tidak ditanda itulah jawapannya. Tinggal. Jadi apa jawapan dia? Ya, betul Razik. Sungguh pun badannya gemuk, tetapi dia kuat berlari. Dapat tak? Kan benda yang sama, benda yang tak baik tetapi ada yang baik. Nampak tak kan? Tadi gemuk. Bukanlah maksudnya kita kata gemuk tu tak baik, tapi orang kata, semua orang kata, alah dia tu kan boleh lari cikgu. Tak kan? Jangan berkata begitu. Sesuatu yang negatif, positifnya ada kan. Sungguh pun badannya gemuk tetapi kan, orang jangan fikir dia gemuk dia tak boleh lari weh. Kan selalu kamu cakap dengan kawan-kawan macam tu kan, betul tak? Kan? Selalu kata macam tu, dia gemuk mana boleh lari. Betul ke macam tu? Jadi ayat dalam bahasa Melayu, sungguh pun badannya gemuk tetapi dia kuat berlari. Okey, dapat tak hari ni? Okey, jadi ada berapa jenis kata hubung? Ingat tak? Ada berapa? Ingat tak tadi? Kita ada 3 jenis kata hubung. Okey, kata hubung gabung, kata hubung pancangan dan kata hubung berpasangan. Kalau gabung, ingat ya kata hubung gabung tu macam dia menghubungkan, dia gabungkan makan, minum. Gabungkan benda perkara yang sama tetapi waktu ni. Okey, kita pancangan tu dia macam ada yang kan, maksudnya ada klausa, yang murid yang berbaju merah itu, murid 4 bukit. Okey, kalau berpasangan dia macam ni, berpasangan dia ada 2 kata hubungnya, ada dalam satu ayat dia ada kata hubung yang berbeza. Okey. Tanya selesai menjawab. Okey Saza, ada salah berapa tadi Saza? Saza salah berapa? Kan? 2 kalau tak silap cikgu, 2 ke 3 kan? Nampak tak? Dalam kitab peperiksaan kebiasaannya kata hubung ni mungkin dia beri satu soalan. Tapi kalau walaupun satu soalan, kalau kamu salah potong markah. Nampak kan? Walaupun satu soalan saja, satu soalan itulah yang membolehkan kamu lulus. Kalau salah langsung tak dapat lulus. Faham jadi kena pasti apa itu kata hubung. Okey, baiklah. Pembelajaran kita pada hari ini, okey, Cahaya kata satu salah. Okey, Tanya. Okey, pembelajaran kita pada hari ini tamat di sini. Okey, kamu boleh nanti kalau ada kamu boleh juga tulis kamu boleh sama ada kamu boleh tulis dalam buku ataupun nak buat pun boleh, tak buat pun tidak menjadi masalah. Sebab ini adalah ulang kaji kan. Sebab hari tu kita pernah buat ulang kaji dalam buku teks kan. Kita pernah buat kata hubung dalam buku teks kan. Hari ini hanyalah ulang kaji sahaja. Jadi nak buat, kamu boleh buat. Nanti cikgu akan letakkan dalam WhatsApp. Tak nak buat pun tidak menjadi masalah. Cuma kalau kamu buat tu, kamu dapatlah catatan dalam buku ya. Kalau nak buat, sila tulis dalam buku tata bahasa Tata bahasa iaitu buku pendek. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Ada lagi soalan? Ada soalan? Okey, terima kasih. Sama-sama Razik. Terima kasih ya. Okey, Saza ada soalan? Tak ada. Okey, Koyong ada soalan tak Koyong? Ada. Ada. Okey, lagi Cahaya